A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada semua penonton dan juga peminat-peminat kisah seram dan misteri kerana sudi untuk mendengar lagi cerita angker yang akan aku sentiasa sampaikan melalui Galeri Kasyaf channel ni. Okey, terima kasih juga sebab sudi support cerita-cerita daripada aku ni. Harap korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey, macam biasa, sebelum aku nak mulakan cerita, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni. Pada yang berminat nak berkongsi cerita-cerita seram korang tu, korang boleh hantar ke Telegram ataupun email saja ke description yang telah aku letak di kat bawah ni, di description yang bawah. InsyaAllah cerita-cerita korang tu aku akan sampaikan dan mungkin akan aku olah sikit supaya dapat masuk dengan cerita-cerita yang aku akan cerita tu sebaik mungkin. Okay guys, so tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan. Okey, kisah yang aku nak sampaikan ni adalah topik yang paling popular dan topik yang paling digerami kau, yang paling menjadi kegemaran, menjadi kegemaran masyarakat Melayu tentang alam mistik ni. Antara banyak-banyak cerita ni yang paling orang suka. Okey, cerita ni adalah kisah mengenai bunian. Okey, kalau korang tahu kan, kita pernah dengar macam-macam cerita tentang macam mana orang tu pernah tersesat masuk ke alam bunian. Okey, sebelum ni aku ada cerita tentang orang tu, someone lelaki ni, dia tersesat masuk ke alam bunian ni. And then kalau kita biasa juga dengar cerita-cerita tentang orang yang pernah berkahwin dengan orang-orang bunian, dan ada yang cerita juga yang pernah dengar ada orang tu pernah pinjam barang-barang dari orang-orang bunian untuk buat kenduri, dan macam-macam lagi lah. Tapi kisah ni lain sikit. Dia berkenaan tentang topik bunian, tapi tentang bagaimana seorang perempuan yang hampir-hampir menikahi dengan lelaki dari alam bunian. Okey, cerita ni berlaku di sebuah tempat yang aku tak diberitahu kat mana, tahun pun tak diberitahu kat mana, tapi aku agak dalam kisah ni mungkin berlaku tahun 2013 ataupun 2014 macam tu. So cerita ni baru dalam 10 tahun yang lepas lah. Okay, mengenai seorang perempuan, aku letak nama perempuan ni Aisyah ya. Okay, senang kita nak ingat dan senang aku nak sampaikan sebab aku ingat nama Aisyah je mudah. Okay, Aisyah ni dia seorang ibu tunggal. Ibu tunggal 2 anak. Aisyah ni pernah berkahwin, tapi dia bercerai dengan bekas lelakinya. Antara sebab ataupun punca dia aku tak tahu. Dia tak ada beritahu kenapa dia bercerai. Tapi Aisyah ni dia ada pengalaman yang buruk lah. Maksudnya dia mempunyai banyak kisah-kisah silam mengenai tentang hal-hal mistik ni. Sebab Aisyah cerita dia selalu kena sihir ataupun selalu orang hantar 77 untuk uji ataupun nak kenakan dia. Dan Aisyah beritahu yang dia juga pernah hampir-hampir nak mati akibat daripada kesan sihir yang orang lain hantar dekat dia. Sampai macam tu sekali. Okey, Aisyah ni cerita, biasanya kalau perempuan yang macam berkenalan dengan Aisyah ni lah, yang nampak Aisyah ni, kebanyakannya dia orang akan rasa macam cemburu, macam dan tak puas hati dengan Aisyah. Itu kalau perempuan. Tapi kalau lelaki pula, lelaki ni akan nampak Aisyah macam seorang wanita yang cantik. Dia bila nampak Aisyah, dia rasa tergoda ataupun dia rasa jatuh cinta bila melihat Aisyah. So dua jantina yang berbeza dan dua keadaan yang berbeza apabila nampak Aisyah. So bila jadi macam ni,
Aisyah selalu pergi pusat-pusat rawatan untuk mendapatkan rawatan untuk diri dia lah. So ada banyak lah ustaz-ustaz yang dijumpa, perawat-perawat yang dijumpa juga untuk nak selesaikan masalah dia ni. Sebab bila jadi kes-kes macam ni, banyak orang yang tak puas hati dengan dia. So bila orang tak puas hati, sihir lah jawapan dia. Orang kita ni biasanya kalau bab-bab macam ni paling suka bila bab-bab menghantar sihir ni. Aisyah ada jumpa beberapa perawat. Ada perawat yang Aisyah ni selalu dengar lah. Maksudnya dia selalu minta nasihat daripada seorang perawat ni. Perawat ni kata dekat Aisyah untuk Aisyah bernikab, ataupun full face lah, senang cerita, bagi nampak mata je. Sebab apa? Muka Aisyah ni mungkin ada aura tersendiri yang kata boleh menarik perhatian orang lain bila nampak dia. So untuk mengelakkan benda-benda yang tak elok berlaku kat Aisyah ni, perawat ni menasihati Aisyah agar untuk bernikab. Minta dia suruh Aisyah bernikab lah. Tapi disebabkan profession kerjaya Aisyah ni membuatkan yang dia terbatas untuk bernikab. Dalam hati dia nak bernikab, tapi disebabkan kerjaya ataupun ialah nak cari duit, nak cari makan, so Aisyah tak boleh nak buat benda tu. Tapi Aisyah kata walau macam mana pun, masa dia bekerja tu dia still boleh pakai, tapi dia pakai apa, face mask. So bila pakai face mask ni, at least lah sekurang-kurangnya dia dapat elakkan fitnah, dan benda-benda yang tak elok ni bolehlah dikurangkan sikit. So kuranglah sikit beban Aisyah ni. Tapi Aisyah cerita dalam banyak-banyak perawat, Aisyah ada jumpa satu pasangan ni, ataupun dia bagi tahu pakcik dengan makcik lah, dia panggil pakcik-makcik ni perawat ni, orang pasangan duo yang datang untuk merawat Aisyah. So disebabkan pakcik dengan makcik ni selalu datang merawat Aisyah, jadi Aisyah kata diorang ni dah jadi rapat. Diorang selalu jumpa, lepak sekali. Aisyah datang rumah diorang datang rumah Aisyah, makan-makan, sembang-sembang, dan pada masa yang sama cuba untuk buat rawatan lah untuk Aisyah ni. Sampailah Aisyah cerita bila terjalinlah satu hubungan, sampai diorang ni jadi Aisyah ni anak angkat. Sampai macam tu sekali lah. Maksudnya memang betul-betul rapat lah, sampai dah jadi mak ayah angkat. Sebab Aisyah kata dalam banyak-banyak rawatan daripada mak ayah angkat dia ni, yang paling rasi dengan dia. Maksudnya rawatan yang paling sesuai lah. Maksudnya tak banyak komplikasi yang terjadi kat Aisyah masa mendapatkan rawatan daripada pasangan mak dengan ayah angkat dia ni. Aisyah cerita ada satu hari tu, benda ni berlaku masa Aisyah cuba dapatkan rawatan. Mak ayah angkat dia ada beritahu yang ada something yang menjadi penyebab utama kenapa Aisyah selalu dapat sakit. Antara daripada sihir, ada salah satu ni juga sebab utama kenapa Aisyah selalu sakit-sakit. Diorang cerita dekat kawasan area rumah Aisyah ni terdapat satu perkampungan bunian. Jadi apa kaitannya perkampungan bunian ni dengan Aisyah? Jom kita dengar cerita dia. Macam ni, belakang rumah Aisyah ni kawasan semak. Semak dekat dia rumah Aisyah ni kawasan kampung. Jadi dia macam rumah sebiji dan kawasan di luar. So dia beritahu rumah Aisyah ni ada satu perkampungan yang dah lama duduk dekat kawasan rumah Aisyah. Dan Aisyah sendiri tak tahu, keluarga Aisyah sendiri tak tahu yang ada penempatan dari alam lain yang duduk sama-sama dengan orang ni. Mak ayah angkat Aisyah ni beritahu yang penduduk dekat alam sana tu, diorang ni dah kata sampai bebas ke sana ke sini. Maksudnya diorang boleh pergi mata-mata dalam kawasan rumah Aisyah ni. Diorang boleh, dah ada yang dekat tepi macam basuh tu, ada penempatan lain. Dekat area dapur tu dah ada penempatan lain. Contoh dia, Aisyah cerita kawasan rumah dia ni sampai dah ada kawasan perumahan. Mungkin ada taman ke, aku rasa bukan taman, bukan taman, dia perkampungan. Dan dekat-dekat situ juga ada pondok madrasah, dan ada juga kawasan yang diorang dah mendirikan masjid dekat kawasan tu.
Sampai macam tu kan. Okey, mak dengan ayah angkat Aisyah ni kata benda ni sebenarnya diorang sebenarnya suka dengan kawasan rumah Aisyah. Sebab apa? Sebab kawasan rumah Aisyah ni sebenarnya bersih, dan dia punya aura dalam kawasan rumah dia, aura positif tu yang buatkan macam bangsa dari alam ni rasa nak buat penempatan kat situ. Sebabnya dia kata rumah Aisyah ni selalunya biasa diorang ni mengamalkan zikir, dan diorang banyak buat solat sunat, buat benda-benda yang baik yang berkaitan dengan agama ni. So benda tu macam tertarik. So dia rasa macam kawasan ni untuk dia buat penempatan selamat. Mungkin diorang bangsa dari alam sana, dia rasakan tempat rumah Aisyah ni selamat untuk dirikan penempatan. Okey. Tapi Aisyah cakap dia tak kisah sebenarnya. Aisyah dengan keluarga dia ni tak kisah. Sebab Aisyah ni dia duduk dengan mak ayah dia sekali. Dia mak ayah dia dengan anak-anak dia. So Aisyah kata walaupun ada penempatan kat situ, Aisyah kata dia tak kisah. Sebab walaupun dia orang duduk dalam kawasan yang sama, tapi alam berbeza. Jadi bagi Aisyah benda tu tak ada masalah. Sebab dia orang pun tak ada memberi apa-apa masalah pun dekat Aisyah. So tak ada apa-apa lah kalau dia buat hal dia orang dan Aisyah buat hal Aisyah tu lah. So masing-masing dengan kehidupan dia orang sendiri. Cuma macam mak ayah angkat Aisyah ni kata walaupun masing-masing ada hal-hal sendiri, okay, masing-masing buat hal sendiri, tapi benda ni memberi sedikit kata efek pada badan Aisyah. Mungkin sebab Aisyah tak boleh terima dengan aura-aura yang ada kat situ. So dia kata sebab tu Aisyah selalu dapat sakit-sakit juga. Okey, nak dijadikan cerita pula lepas beberapa lama lah, Aisyah pun dah tahu dekat kawasan rumah dia tu ada perkampungan lain. So Aisyah cerita yang dia ni sebenarnya dah teringin untuk mencari calon suami. Yalah, perempuan tunggal, ibu tunggal 2 anak. Mestilah confirm lah, mesti nak dapatkan kasih sayang seorang lelaki. Mesti nak kata nak dapatkan cinta yang sejati, macam tu. Itu benda normal bagi mana-mana wanita pun. Aisyah kata yang ciri-ciri yang Aisyah nak sebenarnya, dia lebih prefer kepada seseorang yang berpawatakan agama. Senang cerita macam ustaz lah. Sebab Aisyah kata kalau ada seseorang yang banyak pengetahuan agama dia, so benda ni kalau Aisyah ada apa masalah, senang Aisyah nak refer. Dan Aisyah senang juga nak berubat. So tak payah ni nak pergi jumpa perawat-perawat lain. Laki sendiri ada, berubat dengan laki dia sendiri aja. Okay, dan disebabkan Aisyah punya keinginan tu, benda tu lah yang buat ada seseorang daripada alam lain yang cuba nak mendekati dengan Aisyah. Maksudnya ada seseorang yang dah berkenan dengan Aisyah. Siapa dia ni? Okey, Aisyah ni walaupun dia selalu dapat sakit, Aisyah ni dia tak boleh nampak, dia tak boleh nampak benda-benda dari alam sana. Cuma Aisyah kata dia cuma boleh rasakan kehadiran tu melalui gerak hati, ataupun kadang-kadang Aisyah boleh nampak melalui mimpi. Itu saja yang dia boleh nampak. Maksudnya Aisyah tak boleh nampak melalui zahir. Secara fizikal Aisyah tak pernah nampak. Cuma kalau apa-apa, semua daripada mimpi ataupun macam kata flashback je. Nampak vision aja kalau ada apa-apa jadi. Okay, berbalik pada cerita yang orang yang minat kat Aisyah tu, Aisyah kata someone ni dia selalu datang dalam mimpi Aisyah. Aisyah mula-mula dia macam pelik juga, siapa lelaki ni selalu sangat datang dalam mimpi aku ni. Tapi perwatakan dia buatkan Aisyah rasa sejuk hati. Bila dia tengok lelaki ni, rasa ya Allah, ini kalau buat lelaki ni memang inilah calon yang aku nak. Macam tu. Sebab Aisyah kata perwatakan dia ni memang nampak orang alim. Memang nampak alim lah. Dia kata muka dia putih, tinggi, bersih, sejuk mata memandang. Dan pakaian dia selalunya Aisyah nampak dia selalu berjubah putih dengan ada juga selempang hijau yang selalu dia letak dekat dia punya bahu. Macam gaya ustaz-ustaz yang macam Laili Tafiz tu.
Dan bila selidik punya selidik, Aisyah bila dia tanya dekat mak ayah angkat Aisyah ni, barulah Aisyah tahu yang rupa-rupanya yang selalu datang dalam mimpi Aisyah ni sebenarnya adalah seseorang yang berpangkat ustaz dari alam sana. Maksudnya dia ni ustaz bunian lah. Dari alam sana dia pun ada ustaz juga. Dia pun ada cikgu, dia pun ada pekerjaan sama macam kita. Tapi yang ni daripada kategori ustaz. Dia ustaz. Dan dia dah berminat dan tertarik dengan Aisyah. So lama-lama bila Aisyah duduk kat rumah tu, bila selalu lelaki tu datang dalam mimpi, kalau nak communicate pun Aisyah kata kadang-kadang melalui gerak hati. Oh lupa, satu lagi, kalau Aisyah kata kalau dia nak jumpa lelaki ni, bila dah lama-lama dia orang dah macam ada satu relation tu, daripada macam dah start nak berkawan. So Aisyah cerita kalau dia nak cuba communicate dengan lelaki ni, cara dia Aisyah kata dia cuma perlu ambil wuduk ataupun lepas solat. Selalunya waktu macam ni Aisyah mudah nak communicate dengan ustaz ni. Maksudnya Ustaz Bunian ni lah, aku panggil Ustaz Bunian lah. Dan Aisyah cerita ustaz ni ada nama. Dalam cerita ni Aisyah beritahu nama dia Muhammad Shah Zulkarnain. Tapi aku rasa nama dia bukan nama yang sebenar lah. Dalam alam sana dia orang tak boleh nak dedahkan nama dia orang yang sebenar. Okay. Dan selain daripada Aisyah ada hubungan dengan seseorang daripada hubungan dengan Ustaz Bunian ni, Aisyah kata dia ada satu lagi relation dengan sebuah keluarga. Sampai macam tu. Sebab dia kata yang Ustaz Bunian ni sebenarnya adalah keturunan daripada Raja Bunian. Maksudnya keluarga Ustaz ni adalah keluarga di Raja Bunian yang duduk dekat penempatan yang berdekatan dengan Aisyah ni lah. Jadi bila dah lama-lama keluarga Raja Bunian ni pun suka dekat Aisyah, sampai ke Aisyah kata Aisyah ni sampai dijadikan anak angkat juga dalam keluarga Bunian ni. Bayangkan, maksudnya Aisyah ni macam dah jadi rebutan pula. Dekat alam nyata dia ada angkat, sampai orang suka dia, tinggi dia gila kan dia. Sampai dekat alam sana pun suka dekat Aisyah ni juga. Lepas tu Aisyah cerita keluarga Raja Bunian ni, dia kata sebab dia suka dengan aura yang daripada Aisyah, dan dia orang ni juga selalu menasihati Aisyah kadang-kadang. Tapi selalunya benda ni Aisyah kata dia nampak dalam mimpi je. Dia berjumpa dengan keluarga ni semuanya dalam mimpi, ataupun melalui gerak hati ataupun vision ni yang dia nampak. Macam mana vision yang Aisyah nampak ni aku tak tahu, dan aku tak pasti macam mana bentuk dia. So siapa yang tahu mungkin korang boleh jelaskan lah dekat komen. Okay, keluarga Bunian ni beritahu kalau dekat kampung yang ialah dekat kawasan rumah Aisyah ni kan ada banyak penempatan, ada kawasan kampung semua. Keluarga Bunian ni pun ada juga bagi macam satu nasihat kat Aisyah. Kalau ada orang lain yang cuba-cuba nak bagi hadiah kat Aisyah ataupun cuba nak mendekati dengan Aisyah, dia orang nasihat kat Aisyah jangan terima. Sebab dia orang ni kata yang Bunian ni pun ada juga golongan yang baik, ada juga golongan yang jahat. Bunian ni sama je macam kita, cuma bezanya alam dia orang di alam yang lain, kita di alam yang lain. Hanya berbeza alam, tapi cara hidup, agama semua sama. Dia orang ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang agama lain. Sama macam kita, beza alam saja. Okey, nak dipendekkan cerita lah lepas perkenalan tentang Aisyah dengan perkampungan Bunian ni, dengan Raja Bunian ni, dengan Ustaz Bunian ni. So Aisyah cerita ada sesuatu peristiwa yang berlaku yang membuatkan benda ni hampir mengubah kehidupan Aisyah sepenuhnya. Macam mana tu? Okey, cerita dia macam ni. Aisyah cerita pada suatu pagi subuh, cerita dia waktu subuh. Aisyah kata lepas dia solat subuh, Aisyah beritahu yang tiba-tiba dia macam dapat satu vision tau. Macam satu vision yang dia didatangi oleh sekumpulan macam dayang-dayang yang cuba mendekati Aisyah masa Aisyah selesai je solat subuh. Sebab Aisyah ni, dia masa dia solat subuh, biasanya Aisyah dia ada bilik
dia yang sendiri. Dia ada bilik dia sendiri. Dia ada satu bilik yang tempat memang Aisyah sendiri akan beribadah. Di mana dia tempat kat situ, dia baca Quran ke, mengaji ke, semua dekat bilik ni. So satu pagi tu yang Aisyah didatangi dengan dayang-dayang dia masih dapat vision ni. Aisyah kata masa didatangi tu, Aisyah kata benda ni berlaku macam spontan. Dia macam tak dapat kawal diri dia. Kenapa? Okay, cerita dia macam ni. Masa dia didatangi dengan kumpulan dayang-dayang ni, Aisyah cerita secara tiba-tiba Aisyah ni diangkat tangan dia. Dia macam menghulurkan tangan dia dekat dayang-dayang ni. Dan dia orang macam mengambil sesuatu daripada satu bekas, dan dia orang dimasukkan dekat jari Aisyah. Aisyah kata pak, dia jadi macam berlaku macam tu je. Lepas dia masuk je, terus habis vision dia tu. So Aisyah macam terkejut tau. Dia terus tersedar daripada dia punya vision, daripada mimpi dia tu. Dia macam kenapa ni? Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Dia macam pelik. Biasanya Aisyah akan nampak benda-benda yang biasa, macam dia berjumpa dengan geng-geng kumpulan bunian ni kan. Tapi kali ni macam lain pula. Sebab macam dia orang memberikan sesuatu. Macam aku cakap tadi, kan keluarga angkat Raja Bunian ni beritahu dekat Aisyah yang jangan terima apa-apa barang. Tapi Aisyah cerita waktu ni dia pun tak tahu benda ni, macam secara automatik badan dia bergerak sendiri, dan dia orang masukkan sesuatu dekat jari Aisyah. So Aisyah bila rasa macam benda tu takut jadi sesuatu yang tak elok berlaku, jadi Aisyah pergi jumpa dengan keluarga angkat dia yang dekat alam nyata ni lah, yang perawat ni. Dia nak tanyakan apa sebenarnya yang berlaku. So keluarga angkat dia ni terangkan dekat Aisyah yang rupa-rupanya kumpulan dayang-dayang ni datang dekat Aisyah. Rupa-rupanya diorang menghantar rombongan merisik, dan sekaligus melakukan macam kenduri pertunangan, kira melaksanakan sarung cincin orang panggil, maksudnya antara Aisyah dengan Ustaz Bunian tu. So Aisyah macam tunang. Sebab Aisyah ni sebenarnya dia tak adalah terfikir sampai ke tahap tu. Walaupun dia kata ustaz tu handsome, nampak baik, memang warak, ciri-ciri yang Aisyah nak. Tapi Aisyah kata dia tak adalah sampai terfikir sampai nak bertunang dengan Ustaz Bunian tu. Sebab kalau dah bertunang, maksudnya Aisyah kena ready untuk fasa yang seterusnya, itu memasuki alam perkahwinan. So benda tu yang Aisyah tak nak. Memang Aisyah nak berkahwin, tapi dalam hati dia bukanlah dengan makhluk dari alam sebelah. Faham maksud dia? So Aisyah macam dia takutlah juga kalau apa-apa jadi. Takut tiba-tiba dalam vision dia yang lepas ni kot tiba-tiba sudah dah kahwin. So benda tu yang Aisyah takutkan tu. So lepas beberapa minggu lepas tu, Aisyah pun dia buat menjalankan kehidupan macam biasa. Dia pergi kerja, balik kerja, hantar anak, bagi makan anak, apa semua macam biasa, kehidupan biasa. Satu malam tu Aisyah dapat satu mimpi. Dalam mimpi tu Aisyah didatangi dengan keluarga angkat Bunian ni, yang Raja Bunian ni lah. Diorang datang kepada Aisyah. Diorang kata diorang minta maaf atas apa yang berlaku. Diorang kata sepatutnya majlis pertunangan masa dia masukkan cincin tu tak sepatutnya berlaku. Sebab dia kata benda ni boleh mendatangkan risiko kepada keluarga Bunian ni sendiri. Dan yang paling teruk sekali, Aisyah akan mendapat impak yang paling teruk. Dia akan kena efek yang teruk lah kat Aisyah ni. Cerita dia kenapa? Sebab keluarga angkat Bunian ni beritahu yang dia orang sendiri pun tahu yang Aisyah dengan keluarga Bunian ni tak boleh ada hubungan yang lebih serius, tak boleh nak pergi ke tahap yang seterusnya. Sebab alam kita dengan alam diorang berbeza, timeline berbeza, semuanya berbeza. Cuma nampak macam sama lah, nampak sama tapi bukan dia. Okay. Keluarga Bunian, keluarga angkat Bunian Aisyah ni beritahu yang Aisyah ni sebenarnya dalam bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab
Ustaz Bunian ni pun sebenarnya dia ada peminat dia sendiri. Ada orang yang minat juga kat Ustaz ni. So bila dia dapat tahu yang Aisyah dah bertunang dengan Ustaz Bunian ni, so perempuan yang jealous ni, dia dah macam ada niat, dan dia cuba mengugut untuk menghantar sesuatu kepada Aisyah. So keluarga angkat Bunian ni, dia macam risaulah apa benda-benda yang tak elok jadi. So dia orang tu yang dia orang datang dalam mimpi Aisyah untuk bagi warning. Dan dia kata dia orang kena putuskan juga pertunangan tu, dan dia orang minta maaf atas apa yang telah berlaku. So Aisyah kata okey, sebab Aisyah pun faham, sebab Aisyah pun memang nak, kalau boleh dia tak nak teruskan hubungan ni. So bila jadi perkara macam tu, Aisyah kata dia setuju, sebab dia sendiri pun tahu apa akibatnya akan berlaku. So keluarga angkat Bunian ni, dia beritahu kalau dia putus je hubungan pertunangan ni, maksudnya slow-slow segala hubungan Aisyah dengan diorang ni pun akan terputus juga. So ibaratnya macam buat kemutusan lah. Aisyah cerita masa dia buat macam ikrar pemutusan dengan keluarga Bunian ni, dia beritahu yang segala apa perhiasan yang keluarga Bunian ni pernah bagi dekat Aisyah, semuanya akan ditarik balik. Sebab Aisyah cerita dalam mimpi dia tu ataupun dalam vision dia tu, Aisyah pernah diberi pakaian perhiasan seperti permaisuri atau seperti putera raja. Memang baju dia cantik, Aisyah kata. Dia kata dalam mimpi tu, dayang-dayang pernah pakaikan dekat dia baju macam pengantin. Siap ada mahkota, ada aksesori, ada rantai, ada emas, semua ada dalam mimpi tu lah. Bila dalam mimpi tu, so kalau putusnya berlakunya ikrar pemutusan ni, so maksudnya Aisyah terpaksa pulang balik semua barang-barang yang keluarga Bunian ni pernah bagi kat Aisyah. So bila Aisyah cerita masa diorang ambil balik, Aisyah kata dia rasa macam badan dia sebenarnya dah kurang sikit sakit. Sebab rupa-rupanya baru Aisyah tahu yang salah satu sebabnya masa ni Aisyah berkenalan dengan keluarga Bunian ni, bila diorang bagi macam-macam dan diorang bersahabat, benda ni bagi efek pada Aisyah tau. So bila diorang ambil balik barang-barang yang diorang bagi pada Aisyah ni, benda tu, beban yang ada kat Aisyah ni terus hilang, automatik hilang. So secara beransur-ansur, sakit-sakit Aisyah yang lain macam sakit urat ke, sakit sendi ke pun perlahan hilang. Jadi lepas berlakunya orang kata putus pertunangan tu, Aisyah cerita Aisyah pun dah tak nampak lagi dah keluarga Bunian tu. Jarang lah, bukan tak nampak, dia jarang-jarang lah jumpa. Tapi Aisyah kata kalau Aisyah sakit ke ataupun Aisyah ada masalah ke, Ustaz Bunian ni still juga akan datang tolong untuk membantu Aisyah kalau ada benda-benda yang teruk berlaku. Maksudnya dekat sini, Aisyah dengan Ustaz Bunian tu sebenarnya dah tak ada apa-apa lah. Maksudnya dia orang bersahabat macam biasa, cuma tak seperti dahulu. Dan Ustaz tu sendiri, Aisyah kata dia sendiri pun dah berkahwin dan dah ada keluarga dia sendiri. So ada anak dia. Dan Aisyah kata dia dengan perawat yang mak angkat yang dekat alam nyata ni, dia dah berbincang dengan semua penempatan yang ada dekat alam Bunian sana untuk memindahkan diorang semua ke tempat yang lain. Jadi diorang pun setuju untuk berpindah ke tempat lain, sebab Aisyah kata dia takut benda tu akan bagi kesan yang lagi tak elok. Takut dia ada long term punya efek tau. Sebab dia kata awal-awal ni mungkin tak banyak risk, takat sakit biasa-biasa, tapi takut makan masa panjang, efek masa panjang tu takut berlaku kat anak-anak dia pula. Yang paling Aisyah takut kalau anak-anak dia ni pula terjebak dengan benda-benda macam ni. So Aisyah tak nak. So lepas dipendekkan cerita, kumpulan Bunian ni pun dibawa pindah ke tempat lain. So tempat yang baru lah. So Aisyah pun dah sekarang ni cerita dah tak ada apa-apa lagi hubungan dengan diorang, dan cuma kadang-kadang je diorang datang untuk kata sekadar menjengah. Okay. So itu adalah
kisah yang disampaikan dari Aisyah, perkongsian yang dia bagi dekat aku. Itu ceritanya tentang bagaimana pertunangan Aisyah dengan ustaz dari Alam Bunian. Okay, so aku harap korang enjoy dengan cerita yang aku sampaikan ni. Okay, dan korang pun harap-harap dapatlah input ataupun dapat sesuatu untuk dijadikan pengajaran ke, perumahan ataupun taulan untuk diri sendiri, termasuklah aku juga. Okay, sekali lagi guys, kalau korang suka dengan cerita aku ni, boleh komen ataupun share video ni. And kalau korang nak bagi cerita pun boleh, no problem. Cerita apa lagi yang korang aku nak sampaikan, boleh komen dekat bawah. So kita jumpa lagi di next video. Gua gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios.